Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar sekalian, mereka-mereka yang selalu menyokong aktiviti Masjid Kampung Segelap. Terima kasih kami ucapkan bagi pihak masjid kerana banyak membantu, memberi sokongan dan juga memberi bantuan agar pihak masjid dapat menjalankan aktiviti-aktivitinya dalam masa sekarang ini. Alhamdulillah, banyak sokongan yang sudah diberikan. Terima kasih banyak-banyak. Dan pada hari ini kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin jilid yang kedua, iaitu dalam bab 327. Siapa yang ada buku boleh buka bab 327, iaitu bab an-nahyi 'anil fuhsyi wa baza'il lisan, larangan berbuat kekejian ataupun melanggar batas serta berkata kotor. Minggu yang lalu juga saya banyak ada menerangkan beberapa tajuk dan juga hadis yang menerangkan tentang bahayanya kita memanggil orang dengan kafir, dan itu boleh iaitu memanggil seorang Islam itu sebagai kafir, itu boleh memecahkan ukhuwah, dan juga boleh seperti kita bila kita sebut kepada seorang tu, perkara tu akan balik kepada diri kita sendiri, dan bagaimana kita tu menyebarkan kedamaian, salam, ukhuwah, persaudaraan kepada orang-orang lain di sekitar kita, dan bahaya lidah ni kalau kita tidak dapat menjaganya. Dan pada hari ini kita masih lagi dalam lebih kurang tajuk yang sama, iaitu pada muka surat saya ni, muka surat saya 1583, dan mungkin kadang-kadang ada buku-buku lain dia berbeza lah dari segi muka suratnya, tapi boleh rujuk pada bab 327. Bab ni disebutkan bab larangan berbuat kekejian ataupun melanggar batas serta bercakap kotor. Yang ini disebutkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukannya seorang mukmin yang suka mencemarkan nama orang lain atau orang yang suka melaknat, dan bukan pula yang berbuat kekejian serta yang kotor mulutnya. Ini disebutkan Nabi terangkan orang mukmin ciri-ciri tak ada begini. Ciri-ciri ni bukan suka mencemarkan nama, bukan suka mencemarkan nama orang, malah nama sendiri pun kadang-kadang ada setengah orang suka merosakkan nama baik sendiri, merosakkan nama baik orang. Kadang-kadang kita bila buat demikian, orang tidak boleh bawa balik kepada jalan. Ada stigma daripada dirinya, dia tidak boleh keluar daripada cecaan dan juga kekejian orang tersebut, ataupun ada kalanya datang fitnah. Jadi orang mukmin tu ada sifat muslim tu, muslim kadang-kadang dari segi born muslim, dilahirkan muslim lah, tapi mesti ada ciri-ciri mukmin, iaitu bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, iaitu mereka itu tidak mencemarkan nama orang, tak mencemarkan nama baik orang, ataupun suka melaknat, la'an walal fahish, iaitu suka, bukan pula suka berbuat kekejian. Jadi kadang-kadang manusia tu bila dia pergi haji kan, macam kita pergi haji,
Untuk kita nak buat manasik haji, tawaf, sa'i, itu dari segi perbuatan tapi wala ghafasa wala jidala fil hajj. Orang-orang pergi haji tak boleh bercakap-cakap kotor, tak boleh misalnya bertengkar dari segi percakapan, bertengkar dari segi percakapan boleh membawa sampai fizikal, bercakaran bergaduh dan sebagainya. Tak boleh bercakap kotor. Kadang-kadang manasik haji semua senang untuk dilakukan. Kadang-kadang tak boleh berjalan, orang boleh tolak, tapi mulut ni kadang-kadang orang susah nak menjaga tu. Pergaduhan dah depan kubur Nabi pun, makam Nabi pun masih lagi terpekik-pekik, tak menjaga suara di antara kita pun bergasak-gasak dan sebagainya. Jadi kita ni adalah umat Nabi Muhammad, mengikut apa yang baginda ajarkan kepada kita. Tapi bila kita berhadapan dengan makam ni pun kadang-kadang kita tidak menjaga batasan petika laku dan sebagainya. Jadi orang-orang mukmin ni tidak bercakap keji ataupun cakap kotor, misalnya maib kan, cakap ada benda-benda yang sensitif, kita tak boleh cakap secara open. Kita nak cakap one to one ataupun dalam kumpulan yang kecil, mungkin kita boleh discuss lah benda-benda yang mungkin kadang-kadang ada malulah sikit nak berbicara. Kerana Nabi tu kalau berbicara pun tentang wanita yang agak sensitif, memberi signal kepada Aisyah untuk menangani isu tersebut, kerana dia lebih berhak lah wanita dengan wanita kan. Jadi jangan kita, walaupun agama kita nak sampaikan pun kita ada batasan. Kemudian serta tidak kotor mulutnya, walal bazi, tidak kotor percakapan. Ucapan luar dalam semua tersebut, dalam kain luar kain semua ada orang sebut begitulah. Jadi jangan cerita dalam bilik antara suami isteri pun tidak disebarkan kepada publik, kepada khalayak ramai. Itu semua aib yang perlu kita jaga. Keaiban orang misalnya yang kita tahu segi mana kita boleh menutupnya, kita menutupnya. Kerana kadang-kadang orang yang tidak tahu asal usul tu lebih banyak menghukum daripada yang tahu. Kerana yang tahu tu patutnya menjadikan dia rahsia lah. Kerana mudah-mudahan orang yang kita tutupkan rahsia dia ada peluang untuk dia berubah. Selagi Allah tidak membukakan rahsia dia, kalau Allah tak membukakan rahsia dia, jangan buka rahsia dia. Jadi orang mukmin tu dia ada ciri-cirinya. Tidak boleh mencemarkan nama orang, jaga nama baik orang sebagaimana kita nak orang jaga nama baik kita, dan tidak suka melaknat, cakap baik-baik. Kenapa nak melaknat begitu begini, nanti terjadi sesuatu perkara. Melaknat tu selalu kan orang gunakan perkataan-perkataan yang tak baik, kerana kalau dia buat begitu nanti orang tak suka, jadi dia tak akan buat. Jadi macam ancaman kepada seseorang. Jadi hanya Allah saja yang boleh melaknat, kerana dia yang maha kuasa. Dia dah memberikan segala-galanya, manusia yang lalai, manusia dan juga makhluk jin yang lalai tak atas perintahnya, dan dia berhak. Kita sesama kita lebih banyaklah kita menasihati, ataupun berlaku diam. Jangan cepat untuk mengutarakan perkataan-perkataan melaknat ni, seperti ni semua. Kemudian kadang-kadang terjadinya suatu perkara, apa yang kita cakap kita akan menyesal nanti. Walal fahish, tak suka cakap-cakap keji ni, maki hamun semua. Kadang kita suka benda suka, tapi kita buat dengan cara kasar seperti itu. Nanti orang bingung, ini percakapan dia ni sebenarnya betul ke tidak. Orang pun risau, bingung lah, tak faham. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Kita jagalah. Dia mulut ni adalah lahir daripada kepribadian seorang kan. Jadi biarlah kepribadiannya baik, suci. Jangan suci dalam debu misalnya. Jadi orang susah untuk menilai ni okey ke KO kan. Kemudian hadis yang seterusnya, iaitu daripada Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kana al-fuhshu fi syai'in illa syanahu wa ma kana al-haya'u fi syai'in illa zanahu. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Saya suka tahu hadis ni, iaitu hadis ni yang mengatakan dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kekejian atau melanggar batas menurut ketentuan syarak ataupun adat ia bertempat dalam sesuatu
melainkan ia akan menyebabkan celanya. Tu kena ingat tidaklah kekejian tu ataupun melanggar batas, kita buat berlebihan, kan, melanggar batas menurut ketentuan syarak ataupun adat. Dari segi agama pun tak suka, dari segi adat kehidupan pun tak suka melampaui batas, ataupun melanggar batas ataupun keji. Tak bagus perbuatan tersebut. Baik agama pun tak suka, dari segi sosial kehidupan pun tak suka, adat kehidupan pun tak suka. Ia bertempat dalam sesuatu melainkan ia akan menyebabkan celanya. Maknanya sesuatu perkara tu kalau dibuat begitu, keadaan tu kalau baik pun jadi tak baik, tak bagus. Dan tidaklah sifat malu itu bertempat dalam sesuatu melainkan ia akan merupakan hiasannya, yakni malu mengerjakan kejahatan ataupun apa-apa yang tidak sopan. Jadi kalau perkara tu kita malu untuk melanggar batas, tak malu ataupun takut malu orang tahu, ataupun malu mengerjakan kejahatan ataupun apa-apa yang tidak sopan, kita malu melakukannya, dia akan mencantikkan keadaan tersebut. Dia tak akan memburukkan, malah dia akan mencantikkan. Jadi kita harus ke arah itu. Kita sifat malu tu pada tempatnya. Jangan nak bertanya sesuatu soalan yang penting tapi kita malu pula. Dia semua mesti pada tempatnya. Malu pada tempatnya, dia akan menghiasinya jadi cantik. Tidak macam nampak orang semua kan. Memang ada yang nak mencari perhatian dan sebagainya. Kadang-kadang budak muda, remaja tu perkara biasa lah, mencari perhatian. Tapi kita yang dah dewasa ni semua menjaga etika, tingkah laku, kerana sifat malu tu dia menghiaskan keadaan jadi lebih baik. Dan malah sifat yang tadi berlebihan, kekejian semua, kalau kita melakukannya, dia akan merosakkan keadaan tersebut. Perkara tersebut yang kita nak sampaikan walaupun baik, tapi kita dahulukan dengan perkara-perkara yang tidak baik, berlampaui batas dan sebagainya, jadi tidak baik. Macam misalnya kita nak buat kebaikan sekali, buat sampai tak tidur, penat sangat, sampai berewang lama sangat sampai tak ada masa rehat. Sampai bila kita nak berkhidmat kepada masyarakat, kita jadi penat. Kemudian adalah kadang-kadang manusia tuntut nak bawa balik ke, nak sikit ke, ataupun nak bungkus dan sebagainya. Kita marah sangat pasal kita terlalu penat. Jadi kerana kita berlebihan, benda tu baik pun kadang-kadang kita jadikan jadi masalah bagi diri kita. Jadi kalau kita dah kerja, manusia tu dah bila bekerja, berusaha, mana perlu rehat, perlu tidur, perlu rehat sebentar, minum ke makan sebentar. Tak boleh bekerja je begitu. Walaupun kalau nak jihad pun, nak berjuang pun, nak membantu, nak buat kerja rewang dan sebagainya, nak memasak ke untuk kebajikan dan sebagainya, tapi perlu ada batasannya. Nanti kalau kita di luar daripada batasan, kadang kita boleh terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak kita sangka-sangkakan. Kemudian kita perlu juga misalnya menjaga tutur kata. Kadang-kadang kita dah bersama-sama kan, kita sampai dah penat, kadang terkeluar perkataan yang tidak sepatutnya. Jadi itu semua perlu kita jaga. Kita perlu teliti apa yang kita cakap supaya tidak menimbulkan kekacauan dan pergaulan kita, insyaAllah. Nanti kita mesti jaga pergaulan kita supaya dia menjadi lebih baik, ukhuwah berpanjangan, kebajikan dapat dijalankan dengan baik dan teratur, insyaAllah. Saya berhenti sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan sambung pada masa yang akan datang, insyaAllah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.